Masih lagi bersama dengan kami dalam Samak Pagi Malaysia. Setakat 12 Jun 2023, 9.05 minit pagi hari ini, jumlah keseluruhan pertubuhan yang aktif di Malaysia ialah sebanyak 80,384. Menjadi satu kebimbangan sebenarnya apabila kadang-kadang pertubuhan ini tidak lagi mengikut kepada objektif ataupun sasaran mereka, tetapi hanya berdasarkan kepentingan individu atau kepentingan peribadi semata-mata. Apatah lagi selepas ROS membenarkan NGO mengutip dana untuk mengambil sehingga 30% jumlah kutipan. Jadi bagaimana sebenarnya untuk kita reset kembali ataupun transformasikan minda NGO ini? Bersama dengan saya ialah Datuk Abdul Aziz Abdul Majid yang di-Pertua Pertubuhan Saudagar Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau kita lihat daripada statistik yang dikeluarkan oleh ROS itu tadi, baru saja hari ini punya statistik 80,000. Bagaimana Datuk melihat kepada lambakan ini dan hala tuju NGO ini di Malaysia? Baik, terima kasih dan selamat pagi Malaysia kepada semua pendengar yang menonton siaran ini. Saya Datuk Abdul Aziz Abdul Majid, pengurusi kepada Pertubuhan Saudagar. Dan juga saya rasanya belum terlambat untuk saya mengucapkan tahniah kepada RTM di atas kejayaan menempa sejarah di Singapura dalam Pacific Award yang baru-baru ini, dan satu kebanggaan untuk rakyat Malaysia. Baik, seperti mana yang kita semua ketahui, terlalu banyak NGO berada di Malaysia ini ditubuhkan dan juga mempunyai kepentingan yang tidak disasarkan seperti yang kerajaan mahukan. Justru itu saya melihat bahawa kita perlu melakukan satu transformasi minda kepada kepimpinan di peringkat akar umbi, di mana dalam kepimpinan itu inovasi itu membezakan antara pemimpin dan ahlinya. Jadi kita perlu untuk membina kepimpinan di peringkat akar umbi dulu sebelum kita dapat mewujudkan sebuah pertubuhan yang betul-betul menjadi akar kepada kerajaan Malaysia. Ya, itu sebenarnya yang kita perlukan. Jangan hanya kuantiti tetapi juga kualiti. Kerana 80,000 bukan satu jumlah yang sedikit sebenarnya. Jadi diharapkan dengan jumlah ini dapat lagi membantu mengangkat apa sahaja aspirasi daripada pihak kerajaan. Tapi bila kita menyentuh mengenai transformasi, Datuk ada menyatakan tadi transformasi daripada akar umbi itu diperlukan. Selain daripada itu, apa lagi di antara perubahan yang perlu dilakukan oleh NGO di Malaysia? Saya melihat transformasi minda ini perlu dilakukan di peringkat akar umbi dengan membuat seperti mana yang saya sendiri mempraktikkan selama 30 tahun saya berkecimpung dalam pertubuhan NGO ini. Dan pertama sekali adalah melalui minat. Melalui minat yang perlu ditonjolkan daripada kepimpinan tersebut. Dan daripada minat itulah menimbulkan satu budaya untuk melahirkan sebuah persatuan yang berdaya saing. Justru itu apa yang saya lakukan adalah saya membuat analisa SWOT bersama dengan kepimpinan dalam persatuan, di mana persatuan saya mempunyai keahlian agak ramai juga, lebih kurang dalam 8,000. Dan dalam itu terdapat golongan-golongan profesional seperti peguam, pengurus dan juga termasuk JUSA juga ada. Mereka ini memberi sebagai think tank kepada saya untuk saya merencanakan satu agenda kepada perancangan yang baru untuk transformasi minda. Saya melihat bahawa kami mewujudkan satu kumpulan K5 dinamakan. K5 ini adalah bergerak dalam satu ikatan yang rapat, dan juga apabila berjaya sebagai 5 ni, kita pecahkan lagi 5. Jika kita mendapat lebih kurang dalam 20 ahli yang dalam satu berbincang hari-hari berjumpa, maka ianya adalah satu minat yang bergerak dalam seiring untuk membina satu persatuan yang mentadbir masyarakat setempat. Dalam pentadbiran masyarakat setempat itulah kami merasakan kerajaan perlu melihat, bukan melihat kerajaan yang sedang membantu persatuan pertubuhan NGO ini dengan memberi ruang kepada NGO itu mentadbir kawasan tersebut dan juga menjalankan perniagaan bekalan kepada pengguna di kawasan tersebut. Seperti kita lihat jika di negara-negara luar, pertubuhan seperti NGO ini
diberi menjaga kejiranan, kawasan kejiranan setempat itu, dan mereka terpaksa mengawal dari segi keselamatan, sosial dan kemasyarakatan, serta juga diberi ruang untuk mengawal barangan pengguna di kawasan tersebut. Ini kerana untuk kita mengelakkan daripada barangan yang tinggi ataupun kawalan barangan, harga barang. Kita bukan menafikan hak peniaga yang sedia ada, tetapi kita memberi pilihan kepada pengguna untuk di mana yang hendak mereka pilih. Untuk NGO ini mungkin kita akan adakan satu mikro kredit untuk kepada mereka, benefit yang dia orang dapat apabila berada dalam persatuan NGO yang dalam kawasan setempat. Jadi itu di antara misi, visi, objektif dan juga hala tuju Pertubuhan Saudagar Malaysia itu sendiri. Okey, bila kita menyentuh mengenai pertubuhan, yang paling penting sekarang ini ialah gerak kerja sesuatu pertubuhan ataupun persatuan itu supaya ianya tidak redundant dengan persatuan yang 80,000 yang lain itu. Jadi bagaimana Datuk melihat isu ini? Itulah yang saya kata, dia perlu dibuat anjakan paradigma, berfikir di luar kotak fikiran kepada kepimpinan dalam pertubuhan itu. Mungkin mereka seiring dengan kerajaan dalam segi bimbingan, tetapi apabila kepimpinan pertubuhan itu merasakan masuk sebagai ahli biasa, masuk sebagai terpaksa nak ada nama ataupun mencari kedudukan dalam persatuan yang lebih aktif kan. Saya rasakan ini memberi kesedaran apabila kita membuat satu tim kepada 5 yang betul-betul akan menggerakkan apa saja pelaksanaan yang dirancang oleh pertubuhan tersebut. Saya rasa kerajaan membantu cukup banyak kepada pertubuhan-pertubuhan di Malaysia ini. Dan seperti mana baru ini dalam satu majlis saya bersama dengan Menteri Kementerian Dalam Negeri, Datuk Seri Saifuddin Nasution, dia menyatakan bahawa negeri Kedah saja diperuntukkan hampir 1.6 bilion untuk pembangunan infrastruktur kepada negeri Kedah. Dan saya rasa pertubuhan ini perlu mengambil peranan untuk menyalurkan kepada masyarakat di peringkat bawahan akar umbi. Seterusnya menjadi akar yang kukuh kepada kerajaan bersesuaian dengan gagasan madani yang disarankan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia ke-10. Ya. Antara hasrat setiap pertubuhan itu, seperti Pertubuhan Saudagar Malaysia ini, hasratnya begitu murni, begitu baik untuk menyantuni rakyat, sama-sama untuk memartabatkan dan juga mengangkat apa sahaja yang telah pun direncanakan oleh pihak kerajaan. Tapi di antara cabaran yang dihadapi, seperti mana Datuk katakan tadi, apabila ada ahli yang mungkin tidak aktif lagi. Dan sekarang ini juga untuk kita memastikan bahawa golongan belia turut sama terlibat dalam NGO ini. Kerana apa, kalau kita melihat belia kini mungkin lebih minat dengan aktiviti individual kerana mereka mahukan work-life balance, ada yang mahukan terlibat lagi ekonomi, mungkin tidak mahu terlibat dalam NGO ini. Selain daripada pengurusi Pertubuhan Saudagar ini, saya juga adalah penasihat kepada satu lagi pertubuhan kumpulan motosikal berkuasa tinggi ATMS di Utara Malaysia. Dan saya merasai denyut nadi kehendak peringkat belia ni, dan merasakan bahawa mereka tersisih sebenarnya. Dan apa yang kami amalkan di peringkat pertubuhan ini, dan saya sebagai penasihat dan juga pengurusi kepada yang dipetua kepada Pertubuhan Saudagar ini, saya mengamalkan satu konsep bahawa pimpin dari belakang biar mereka merasakan bahawa mereka berada di depan. Jadi memberi ruang kepada orang muda untuk merasakan mereka adalah, kerana kalau kita lihat sekarang ini kebanyakan pemimpin pertubuhan ini bila mendapat kedudukan yang banyak sikit atau daripada kerajaan, maka mereka menghalang kumpulan generasi muda untuk memimpin pertubuhan tersebut. Baik, itu merupakan satu isu yang boleh dikembangkan lagi, Datuk, selepas ini. Tapi apapun, terima kasih banyak-banyak, Datuk, kerana sudi bersama dengan kami dengan ruang masa yang sedikit ini untuk sama-sama kita bincangkan. Kerana isu ini sangat besar sebenarnya skopnya. Transformasi minda NGO, bagaimana sebenarnya untuk mencapai objektif, untuk bersama-sama membantu pihak kerajaan untuk mengangkat segala aspirasi pihak kerajaan, bukan semata-mata untuk kepentingan individu. Okey, terima kasih banyak-banyak sekali lagi saya ucapkan kepada Datuk
Datuk Abdul Aziz Majid yang di-Pertua Pertubuhan Saudagar Malaysia kerana sudi bersama dengan kita. Terima kasih Datuk. Sama-sama. Baik. Okey, kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali semula bersama dengan kami.